benda yang apabila asasnya itu tak elok, peringkat awal itu dia buat atas niat yang tak elok, dan dia telah mengmungkiri dan mengingkari dan membeloti dan mengkhianati mandat rakyat yang telah meletakkan, kita kata kerajaan, Pakatan Harapan pada waktu itu, ya, tiba-tiba berlakulah pengkhianatan, pembelotan. Maka akhirnya hari ini kita dapat melihat, ya, mereka yang turut sama bersekongkol untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ialah mereka yang sama hari ini menukar ataupun menjatuhkan Menteri Besar yang mereka sendiri terima pada awalnya untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Bersatu hanya ada 3 kursi saja. Dan saya nak catat di sini, semasa Pakatan Harapan menjadi kerajaan, walaupun bersatu, waktu itu hanya ada 1 sahaja, iaitu peja yang telah ditukar hari ini, ya, yang telah diturunkan hari ini. Tapi waktu itu di atas semangat Pakatan Harapan yang telah menguasai keseluruhan negara dan negeri-negeri yang lain, kita telah ada understanding atau persefahaman, walaupun 1, tapi kita bersedia untuk menyerahkan jawatan Menteri Besar kepada Bersatu yang waktu itu hanya ada satu kursi, dan kemudian ada beberapa adun daripada UMNO masuk, dan ada 3, waktu itu 2 tak silap saya, dan kita telah berjaya menunjukkan satu sikap keterbukaan kita kepada koalisi ataupun persefahaman kita dengan menjadikan Bersatu yang hanya ada 1 kursi pada awalnya untuk menjadi Menteri Besar. Ini menunjukkan sikap Pakatan Harapan yang kalau dibandingkan dengan DAP yang ada waktu itu 18 tak silap saya, dan walaupun DAP waktu itu ada calon Melayunya atau Aziz Barri, seorang tokoh perlembagaan yang dikenali dan orang Perak, dan kita ada juga tokoh daripada Amanah waktu itu, ya, Datuk Asmoni kita ada, Datuk Miza, Datuk Sri Miza kita ada, maka PKR pun kita ada 4 hari itu lebih kurang, ya, 4 atau 5. Maka di sebalik itu kita kata okey, kita bagi kepada Bersatu di atas persefahaman kita yang bersikap terbuka. Tapi apabila yang berlaku kemudiannya, beberapa MP, beberapa adun belot, maka akhirnya terbentuk kerajaan Perikatan Nasional. Lalu mereka sisihkan kami daripada Pakatan Harapan yang seramai 24 orang kesemuanya, akhirnya telah membentuk sebuah kerajaan yang hanya bertahan tak sampai pun setahun. Mungkin daripada bulan Mac, ya, berlaku Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, tak sampai, lebih kurang dalam 10 bulan begitu. Maka hari ini berlakulah insiden menjatuhkan, quote-unquote, ya, menjatuhkan Menteri Besar yang ada hari ini, iaitu Peja, dengan kita tak tahu lagi siapa yang akan digantikan, dan dipahamkan esok mereka akan menghadap Paduka Tuanku Sultan untuk mengakses keadaan dan juga mungkin melihat calon-calon yang akan diperkenankan. Jadi maknanya, semua orang kata yang Menteri Besar ni, betapa dia ini tidak melihat satu yang jangka panjang. Apabila dia bersekongkol dan bersubahat dengan pembelotan ini, akhirnya orang yang bersekongkol dengan dia itu sendiri menjatuhkan dia di dalam undi percaya yang telah dikemukakan dan diterima oleh speaker dan dibuat belah bagian. Jadi ini balasan kepada mereka yang kita tengok, ya, bersekongkol dengan orang tertentu untuk menjatuhkan kerajaan yang dia diberikan kaput merah untuk menjadi Menteri Besar. Dia diberikan sambutan untuk menjadi Menteri Besar dan kita support dia walaupun dia hanya ada 1 kursi. Inilah parah, inilah karma dia. Politik ni pun ada karma dia. Politik ni pun ada dia punya balasan, yang kadang-kali dibuat secara cash oleh dahulu yang kita kata kawan, akhirnya menjadi lawan dia dan jatuh tersungkur
dia sebagai Menteri Besar. So itu landscape dia. Dan hari ini kita tengok di dalam Dewan Undangan Negeri pada hari Jumaat, ya, hari ini hari Jumaat, berlakulah satu, kita dah dengar ada usul yang dibawa sebelum ini, iaitu usul undi percaya. Dan saya nak ulang balik sebagai revision. Saya minum sikit dulu. Saya nak ulang balik sebagai revision. Undi percaya atau undi tidak percaya sama saja. Ya, orang confuse. Undi percaya, yang kita bawa undi tak percaya. Sebenarnya undi percaya dengan undi tidak percaya sama sahaja. Yang penting ialah pengundian itu di mana berakhir. Sebab kalau undi percaya, dan untuk makluman di Parlimen, ARAU telah membawa undi percaya kepada Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Tapi dia duduk di bawah berapa agenda, nombor berapa belah, saya pun tak tahu. Dan saya secara peribadi daripada Amanah dan rakan-rakan saya yang lain daripada Amanah, lebih kurang 11 orang, campur ada beberapa DAP, campur Pejuang, campur dengan beberapa PKR, kita mengemukakan undi tidak, usul undi tidak percaya. Hari itu saya dah tunjuk naik, tapi dia naik hanya nak khabarkan, bagi tahu, cuma nak terima tidak terima usul itu terpulang kepada speaker yang kemudian merujuk kepada pengurusi majlis, iaitu Tan Sri Mahyudin sendiri sebagai Perdana Menteri. Tak tahulah dia Perdana Menteri ke tak, yang akan menentukan sama ada nak bawa ataupun tidak. So ini banyak conflicting dari segi undang-undang, tapi tak apa. Kita kata usul percaya atau tidak percaya sama, tuan-tuan, jangan confuse So bila dia bawa usul percaya, kalau dia tak boleh pertahankan kepercayaan itu dengan dia kalah, dia tu kalah, yang menyokong percaya kepada dia kalah, bermakna itu adalah satu bentuk usul undi tidak percaya namanya. Itu dia punya istilah. Kalau dia bawa usul undi tidak percaya, tiba-tiba orang yang bawa usul undi tidak percaya bila dibuat undian kalah, maka menanglah menteri besar di situ atau Perdana Menteri, kerana usul tidak percaya itu kalah. Itulah dia punya, saya ulang balik, jangan confuse. Usul percaya akhirnya dilihat undi kepada usul itu. Kalau menang usul itu, maka dia kekal menjadi Menteri Besar. Tapi apa yang berlaku di sidang DUN pagi ini, Perak, ialah undi percaya itu nombor 1 mesti diterima oleh speaker untuk dibawa. Kemudian mereka akan bahas. Dan kemudian mereka akan buat undian. Dalam undian itu kita dah dapat result dia. Satu Malaysia dah tahu, satu dunia dah tahu. 48 menolak usul percaya. Makna tolak usul percaya itu, mana dia tak percaya lah. Itu mana dia. 48. Manakala 10 menyokong usul itu. Mana menyokong kepercayaan dia kepada Menteri Besar Peja. Maknanya 48 tolak atas usul itu, makna tolak tak percayalah. Dan 10 sokong usul itu, makna dia percaya kepada kepimpinan MB. Ini bermakna yang menolak usul percaya itu adalah majoriti, 48. Manakala yang sokong usul itu, yakni percaya kepada Menteri Besar, 10. Kalahlah 10 berbanding dengan 48, dan saya dipahamkan satu suara dia abstain, satu suara dia berkecuali. Bermaknanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila satu undi itu dibuat, sama ada percaya atau tidak percaya, yang penting yang saya kata tadi, result dia apa, sama ada majoriti yang ni ataupun majoriti yang ini, maka contoh yang telah ditunjukkan di Dewan Undangan Negeri Perak hari ini adalah satu yang jelas, sehingga menyebabkan Menteri Besar terpaksa letak jawatan kerana sudah hilang undi percaya kepada dia yang dibuat di dalam Dewan Undangan Negeri.
di kalangan 59 orang yang ada di dalam Dewan Undangan Negeri di Ipoh, Perak. Itu dia punya senario dia yang tuan-tuan kena paham. Baik, saya nak masuk sekarang. Saya nak ucap tahniah kepada Dewan Undangan Negeri Perak. Bukan soal tahniah siapa menang, siapa kalah. Ya, bukan itu isu dia. Ya. Saya nak ucap tahniah kerana menghormati lunas-lunas demokrasi berparlimen. Mana kalau di peringkat DUN, bila kita kata demokrasi berparlimen, mana di peringkat DUN, demokrasi DUN lah maknanya. Yang bila parlimen itu secara menyeluruh, ya, keseluruhannya, konsepnya parlimen. Tapi bila kita turun di negeri-negeri, nama dia Dewan Undangan Negeri, sama saja konsep dia. Ya, dia adalah berbentuk demokrasi, representatif yang diwakili, dan apabila mereka telah menunjukkan satu teras yang utama yang saya selalu ulang, jadi apa-apa krisis tuan-tuan dan perempuan, jadi apa-apa krisis, yang penting apa? Bila jadi apa-apa krisis, yang penting ialah kita kena buktikan kepimpinan yang menjadi ketua eksekutif. Kalau di Perak, Menteri Besar. Ketua eksekutif kalau di Parlimen ialah Perdana Menteri. Semasa berlaku krisis macam ni yang kita sedang hadapi hari ni, jangan lupa saya dah ulang, ada krisis pandemik, ada krisis politik. Ya? Jalan terbaik yang boleh memberi penyelesaian secara demokrasi ialah membuat undi percaya atau undi usul tidak percaya. Ingat tak saya bawa cerita Gua Musa yang bawa usul dan dia menegur kenapa speaker tidak membawa usul undi tidak percaya ini? Kerana krisis politik yang ada. Kalau tak bawa cara ini, maka dia akan kekal dalam keadaan misteri, dalam keadaan berceramuk, masih mempertikaikan, maka pertikaian tersebut boleh menyebabkan krisis yang lebih memanjang. Jadi sebab itu saya menyatakan syabas. Saya menyatakan tahniah kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Perak yang memahami asas-asas dan teras demokrasi sebelum nak buat belanjawan. Ini kena ingat ada kaitan juga. Sebab sepatutnya sidang DUN yang bermula tadi sebenarnya adalah pembentangan belanjawan negeri yang akan dibahas. Saya dipahamkan Dewan Undangan Negeri ini paling lama seminggu. Ya. Maka saya ulang dulu dalam tulisan saya, dalam live saya kata, kalau nak bentang bajet yang besar di peringkat federal, nilai sampai 322 bilion dalam suasana COVID dan dalam suasana pandemik dan dalam suasana kita nak menyelesaikan beberapa isu ekonomi negara, sangat-sangat dituntut, wajib sebelum itu dilakukan, buktikan dulu Tan Sri Mahyudin ada keabsahan majoriti. Buktikan dulu, dan kita telah memudahkan speaker dengan kita membawa usul undi tidak percaya. Arau bawa usul undi percaya, bawa yang tu dulu. Barulah lepas tu, kalau Tan Sri Mahyudin berjaya memastikan dia telah ada majoriti, kemudian dia nak bentang berapa bilion pun, bab dia sebagai Perdana Menteri dari segi keabsahan, legitimacy dia of being a Prime Minister endorsed by the House with majority, tidak ada siapa akan petikai dia ni betul ke Perdana Menteri. Tak ada siapa akan kata dia ni Perdana Menteri tepuk atap. Tak ada siapa akan kata dia ni Perdana Menteri pintu belakang. Tak ada siapa akan kata dia ni Perdana Menteri dia tu sendiri belum tentu betul ke Perdana Menteri. Tak ada siapa akan kata. Walaupun kita akan terus mengkritik dari segi bajet itu, tapi dalam konteks dia sebagai keabsahan dia, legitimasi dia, ya, dari segi perundangan, aku ada majoriti, nobody will question. Tapi hingga saat ini, dia buat ke tak buat? Dia tak buat. Tapi Perak ni, negeri ni, dia ajak parlimen. Malu ke kan?
Dewan Undangan Negeri Perak ni dia ajak federal. Hang tengok aku buat sah macam mana. Menteri Besar nak bentang bajet. Tapi ada isu di sini. Pertikaikan dia. Pertikaikan dia tak ada majoriti. Pertikaikan tak ada siapa yang sokong dia. Pertikaikan tentang kedudukan dia. Maka bila ada usul undi percaya, speaker dengan kefahaman dia terhadap undang-undang yang ada mendahulukan keabsahan ini. Sebab nanti dia nak bentang belanjawan. Lah ni, dengan apa yang telah ditunjukkan dan dibuktikan oleh Dewan Undangan Negeri Perak, maka sahlah dia tidak layak untuk bentang bajet. Dia tidak layak untuk bentang belanjawan sebab dia tidak ada majoriti. Dan ini bukan dakwaan, tetapi ini telah dibuktikan di dalam Dewan Undangan Negeri yang mulia itu. Maknanya, syabas. Ikut prosedur yang patut dibuat di federal pada awal November lagi masa kami mula bersidang. Tapi dinafikan keperluan ini, akhirnya krisis politik di peringkat federal berpanjangan. Kita tak tahu. Dan nanti saya akan masuk di peringkat federal apa yang berlaku dari sudut undi, di peringkat bajet, jawatan kuasa dan sebagainya. Tapi sebelum itu, komitmen kita kepada prinsip demokrasi yang saya selalu ulang beberapa kali, ya, ini jalan penyelesaian dia. Kita tak mau ambil pendekatan cara sentimen, cara emosi, cara kebencian, cara menambahkan propaganda palsu. Kita balik kepada prinsip. Dan ini telah dibuktikan oleh Dewan Undangan Negeri Perak pada hari ini. Sebab itu saya kata, soal siapa kalah, siapa nak bentuk, dari sudut nanti kita akan bincang politik dia lah. Siapa nak jadi Menteri Besar, pembentukan kerajaan itu adakah kekal sama ataukah berlaku perubahan, itu kita cerita lain. Itu akan jadi perbahasan politik. Ya. Tapi dalam konteks demokrasi, hari ini telah berlaku apa yang patut berlaku. Kerana kalau tidak, dia membentang bajet dalam keadaan dia itu tidak ada keabsahan atau legitimasi. Maka ketika itu kita akan melihat krisis akan terus berpanjangan. Dan saya mengharapkan, saya sangat-sangat mengharapkan kalau ini berlaku di peringkat federal, saya sangat-sangat mengharapkan kalau ini berlaku di peringkat parlimen, maka ini akan sekali lagi meletakkan asas demokrasi itu di tempat. Tapi malang di tempatnya. Malangnya speaker baik, malangnya Tan Sri Mahyudin baik, malangnya menteri-menteri kabinet dan menteri kanan yang lain tidak sama sekali memahami keperluan ini, sehingga inilah yang heret kita kepada kita kata krisis politik yang berpanjangan sampai hari ini tak selesai di peringkat. Saya tak kisah siapa nak jadi kerajaan, saya tak kisah siapa yang jadi menteri besar. Walaupun mungkin saya tak setuju atau mungkin saya kata saya ada pandangan lain, itu masalah politik. Tetapi dalam konteks demokrasi sekurang-kurangnya, ya, the right of democracy has been served. Makna hak demokrasi itu telah dipenuhi, telah ditunaikan. Siapa jadi, itu politik. Tapi prinsip demokrasi, dia tak ada politik dalam konteks dia nak tengok siapa, maka dia cari jalan supaya bagi dia ni siapa nak jadi. Dia nak tengok siapa, maka dia buat macam ni supaya dia ni boleh dapat. Dia tak jadi begitu. Prinsip demokrasi senang. Hang kata hang jadi Perdana Menteri, lah ni hang tunjuk kat aku, hang ada majoriti. Cara dia, undang-undang dah ada. Ada usul percaya, ada usul tidak percaya, dan ikut prosedur. Bila ada seorang ahli parlimen membawa satu usul itu, tak kira dari mana, jikalau itu merupakan satu prinsip yang dengan prinsip itulah yang akan membuktikan dia ini adalah Perdana Menteri yang sah, dia ini adalah Perdana Menteri yang ada majoriti, kabinet dia adalah kabinet yang berhak untuk menentukan bajet bagi perjalanan negara untuk tahun 2021, maka buktikan ni dulu dengan anda membuat usul percaya atau tidak percaya, dan kemudian akan berlaku pengundian.
Dan ketika berlaku pengundian, barulah waktu itu, walaupun dia menang satu undi saja daripada 222 orang, hari ini ada 220. Kalau dia menang hari ini dengan 111 undi pun dah sudah kira dia ada majoriti. Dengan maksud usul khusus kepada dia ini absah atau tidak, legitimate atau tidak dia menjadi Perdana Menteri. Tapi Perak telah membuktikan bahawa benda itu perlu diberi keutamaan. Benda itu perlu diberi prioriti. Dan mereka telah melakukannya hari ini sehingga kita melihat teras demokrasi itu dikembalikan untuk selesai masalah yang kemudiannya akan jadi isu siapa nak jadi Menteri Besar. Ada undang-undang dia. Saya dipahamkan esok mereka akan menghadap Paduka Tuanku untuk Paduka Tuanku Sultan Perak melihat apa yang berlaku dengan menggunakan kuasanya untuk selesaikan masalah Menteri Besar yang kena letak jawatan di atas sebab dia tidak ada majoriti. Bagi saya, ini sebagai satu start yang baik, ya, satu langkah awal yang baik untuk kita melihat macam mana kita kata demokrasi itu dapat dipulihkan, demokrasi itu dapat dijaga, dan kemudian masalah parti politik, mereka nak berbalah siapa apa semua, dia ikutlah ke peruntukan perlembagaan perundangan yang ada, kemudian dia akan bertanding nanti masa pilihan raya. Waktu itu rakyat akan buat pilihan. Saya very clear.